Raja Petra Kamarudin, blogger Muhyiddin Yassin, blogger Perikatan Nasional, hari ini mengeluarkan kenyataan bagaikan ketika beliau makan air ketum, agaknya minum air ketum. Beliau mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan kudeta, tuan-tuan. Dan kononnya imej Raja-Raja Melayu, imej Yang di-Pertuan Agong tercemar kerana membantu Anwar untuk merampas kuasa. Tetapi yang peliknya, tuan-tuan, merampas kuasa daripada manusia bernama Muhyiddin yang hanya ada 73 kursi. Tak kegila ni, saudara. Saudara, saya rasa hari ini kegilaan Raja Petra ini sudah melampau-lampau. Nak kata nyanyuk dah kerana terlalu tua, kita pun tak pasti apa masalah mental yang dihadapi. Tetapi nak kata tekanan kehidupan, saya rasa he is being paid very well by all these buggers. Tak tahu kenapa sampaikan sebagai seorang keturunan raja hari ini membantu musuh, membantu Perikatan Nasional mencemarkan imej Raja-Raja Melayu. Saudara, saya hari ini nak memperjelaskan bahawa tidak wujud cerita kononnya berlakunya rampasan kuasa. Ketika selesai pilihan raya umum yang lepas, tidak ada satu parti politik pun yang berjaya membentuk kerajaan. Tidak ada satu parti politik yang berjaya membentuk kerajaan, tuan-tuan. PH hanya mendapat 82 kursi, PN mendapat 73 kursi dan BN mendapat 30 kursi. GPS mendapat 23 kursi, GRS mendapat 6 kursi, kemudian warisan 3 kursi dan parti-parti yang lain. Okey. Jadi saudara, apa yang berlaku, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong telah memberikan tarikh sebelum 2 petang hari Isnin untuk semua parti membuktikan bahawa mereka mempunyai majoriti. Membuktikan ni mereka boleh menghantar bahan bukti. Tapi tidak bermakna bahawa apa yang mereka hantar itu terbukti benar. Yang ini yang Raja Petra tak faham. Raja Petra masih tak faham. Dia fikir bahawa apa yang dipersembahkan oleh Tan Sri Muhyiddin, betul lah, Tan Sri Muhyiddin adalah orang yang pertama menghantar 115 SD untuk menyokong dakwaan dia bahawa dia ada cukup numbers untuk membentuk kerajaan. Tetapi yang Raja Petra tak faham bahasa dan tak tahu apa-apa. Kau dah duduk Manchester tu, duduk je lah sana diam-diam. Jangan kacau orang kat Malaysia ni. Yang dia tak faham, dekat Malaysia sudah ada Akta Anti Lompat Parti. Jadi SD individu sudah tidak boleh dipakai seperti mana SD individu dulu. Zaman Scheme of Thing, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia boleh beli ahli parlimen menggunakan SD individu ni. Sekarang sudah diluluskan Akta Anti Lompat Parti, yang menyebabkan, tuan-tuan, tidak ada sesiapa pun boleh memberikan SD kepada mana-mana pihak kecuali ianya keputusan parti itu as a whole sebagai en bloc decision. Maknanya yang akan membuat keputusan itu ketua parti. Dia tak payah nak sembang kata Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah hantar bukti. Memang betul dia hantar bukti, tetapi di dalam SD yang dia berikan itu, ni Raja Petra pun tak tahu, bukan 30 daripada BN. Tak ada 30 daripada BN. Kalau campur 30 daripada BN, maknanya jumlah yang dipersembahkan oleh Tan Sri Muhyiddin kepada Kebawah Duli Tuanku bukanlah 115, dia dah jadi 135. Ini yang Raja Petra ni langsung tak tahu apa. Tuan-tuan, yang menyebabkan SD Tan Sri Muhyiddin Yassin tak laku ni, tuan-tuan, sebab apa? Sebab bila mana masa yang diberikan oleh Kebawah Duli Tuanku untuk diserahkan SD tu,
memang Tan Sri Muhyiddin dia pergi serahkan SD tu. Dia hantar 115. Tetapi di dalam 115 ini ada 10 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Di mana ahli parlimen ini sudah pun menandatangani aku janji di hadapan pengurusi Barisan Nasional, memberikan mandat kepada pengurusi Barisan Nasional untuk berunding dan membuat keputusan bagi pihak mereka. Sudah ada mandat. Dan di dalam perjanjian ataupun aku janji itu, mereka menyatakan mereka tidak pernah memberikan SD kepada sesiapa dan tidak akan memberikan SD kepada sesiapa. Dan implikasi dia kalau mereka ni dengan apa 10 orang ni bagi SD kepada Tan Sri Muhyiddin, kerusi mereka itu boleh kosong, tuan-tuan. Yang ni yang apa ni Raja Petra tak faham. Kalau 10 kursi ni kosong, saudara, kalaulah sah 10 SD yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin itu, maknanya 10 orang wakil rakyat tu hilang keahlian dia sebagai ahli parlimen, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya ada 105. Ni Petra ni tak faham bahasa ke? Itu sebabnya sebelum tamat tempoh, tuan-tuan, sebelum tamat tempoh, memang betul UMNO telah meminta masa tambahan. 2 kali UMNO minta masa tambahan sebab tak ada apa yang nak dikelangkabutkan pun, nak disegerakan. Sebab nak buat keputusan tu mestilah dengan persetujuan semua. Dan Alhamdulillah akhirnya 10 orang yang telah memberikan SD tu, bila kita beritahu implikasi daripada dia bagi SD tu, sudah ada bukti mereka dah berikan SD kepada ketua parti, ada CCTV. Kalau dia teruskan juga, dia tak tarik balik, maka kursi mereka automatik kosong. Semua orang tulis surat bersetuju untuk tarik balik. Jadi sebelum masa tu tamat pun dah hilang dah 10 orang daripada senarai 115 orang yang Muhyiddin ada. Itu tak termasuk lagi 23 orang daripada GPS yang ditipu oleh Muhyiddin, yang mengatakan bahawa BN secara en blok bersetuju menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Bagaimana mungkin BN secara en blok yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan secara en blok ialah ketua parti, Presiden UMNO yang merupakan pengurusi Barisan Nasional. Datuk Zahid tak jumpa pun dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang jumpa pengkhianat parti bernama Hishamuddin Tun Hussein. Sekarang pun masih lagi jumpa-jumpa atas kapal dengan Muhyiddin, dengan seorang lagi dekat atas Yes. Itu hari main luar negara, sekarang dah main dekat pulau-pulau dalam negara. Kita tahu, kita duk perhati juga. Kita duk perhati. Ni Dr. Sam dah sampai ke Auckland. Lagi berapa bulan? Semalam dia pergi. Dah sampai ke Auckland. 11 hari. Semua kita perhati. Dia berada di Bogor. Pegawai-pegawai dia ikut sama. Semua kita perhati, tuan-tuan. Jangan ingat kita tak tahu apa yang sedang mereka rancang. Puak-puak PAS ni hebat, tuan-tuan. Dia nak pergi London, dia akan singgah sana dulu, singgah sini, last kali sampai London. Dia ingat kita tak boleh trace benda ni. Nombor seat dalam flight pun kita tahu, tuan-tuan. Okey, ini kita balik kepada cerita ni. Jadi kepada saudara Raja Petra, move on lah, terimalah hakikat bahawa Muhyiddin ketika dia serahkan benda tu, bila tuanku tengok senarai 115 tu, tuanku pun tahu ianya senarai palsu. Maknanya pertama sekali 10 orang tu yang tak sepatutnya memberikan SD individu itu bercanggah dengan Akta Anti Lompat Parti. Dan kemudian 10 orang ni sudah pun memaklumkan kepada pihak istana melalui surat daripada parti yang mengatakan mereka tarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Dan parti pun membuat keputusan, membuat satu pengumuman. Itu sebabnya buat pengumuman tu.
beritahu bahawa kita belum lagi sokong mana-mana pihak. Tak ada menyokong mana-mana pihak. Tak menyokong PH, tak menyokong PN pada ketika itu. Maknanya tak sahlah apa yang dihantar oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Belum lagi GPS kemudiannya baru sedar mereka telah ditipu oleh Muhyiddin. Jadi ini yang Raja Petra sampai sekarang ni tak boleh move on. Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan kudeta, merampas kuasa. Kalau rampas kuasa ni bahala nama Raja Petra ni. Minta maaf cakap lah. Orang rampas kuasa ni daripada orang yang berkuasa. Yang berkuasa ketika itu caretaker government ialah Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri caretaker government, sebab dia Perdana Menteri sebelum Pilihan Raya Umum ke-15. Selagi seorang Perdana Menteri baru tak angkat sumpah, dia masih lagi caretaker government. Bila masa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, yang Datuk Seri Anwar pergi lakukan kudeta, rampas kuasa. Sehingga kononnya imej Raja-Raja Melayu rosaklah. Hari ini dia keluar pula posting kata nak dedahkan penglibatan Raja Muda Selangor. Raja Muda Pahang nak mendedahkan penglibatan Tengku Mahkota Johor. Come on lah Raja Petra. Kau ni pun kerabat diraja macam mana lah perangai macam ni. Tiba-tiba bersekongkol dengan Muhyiddin Yassin. Si tumpuk ni. Aduh. Hebatlah. Mesti bayaran dia cukup lumayan. Kalau tidak. Jadi pada kawan-kawan yang selalu sangat tanya saya, apa ni suruh saya ulas pasal Raja Petra. Bagi saya, Raja Petra ni sampah. Ini je. Apa dia cakap ni berdasarkan siapa bayar dia. So kalau you nak tahu tentang kebenaran, you takkan dapat tahu daripada orang yang mengulas, yang membicarakan, yang menulis berdasarkan siapa bayar mereka. Mereka tidak akan berkata benar. Mana masuk akal saudara Datuk Seri Anwar melakukan kudeta. Datuk Seri Anwar ada 82 kursi. Dia pun tak boleh perintah. Dia pula pergi rampas kursi daripada orang yang kursi dia kurang daripada dia. 73 kursi. Bagi orang yang tak faham lagi, pilihan raya 2015 tak ada satu parti pun memerintah, tuan-tuan. Tak ada satu parti pun ada simple majority. Tak ada satu parti pun ada simple majority. Itu sebabnya bila Kebawah Duli Tuanku memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kebawah Duli Tuanku memanggil Tan Sri Muhyiddin, Tuanku mengatakan bahawa kedua-dua belah pihak tidak ada simple majority. Tidak ada minimum 112 orang untuk menyokong mereka untuk menjadi Perdana Menteri. Maka Tuanku menitahkan supaya diwujudkan kerajaan perpaduan di antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Ayat Perikatan Nasional yang dipertikaikan sangat oleh Raja Petra ni datang daripada mana? Daripada mana? Daripada mulut Tan Sri Muhyiddin. Sebab Tan Sri Muhyiddin selepas dia menandatangani borang yang mengatakan dia tak bersetuju dengan kerajaan perpaduan, dia terus tinggalkan Tuanku. Dia bangun, dia terus tinggalkan Tuanku. Wartawan pun dia tak bagi statement. Dia balik rumah, sampai ke rumah, dia kata Tuanku titahkan dia untuk membentuk kerajaan bersama dengan PH. Dan dia membuat keputusan. Dia tak bersetuju. Dia tanda tangan. Dia yang cerita. Jadi perkataan kerajaan perpaduan ini mengikut Tan Sri Muhyiddin datangnya daripada cadangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. So takkanlah Petra yang dapat habuan daripada Muhyiddin ini tak percaya dengan si tumpuk ni. Apa lagi tak percaya? Takkan bos kau pun tak percaya Petra. Cubalah fikir sikit, tuan-tuan. Manalah masuk akal Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan kudeta bila Muhyiddin tak bersetuju. Tuan-tuan, kenapa Muhyiddin tak bersetuju? Sebab sudah pastilah kerana yang akan jadi Perdana Menteri orang yang ada 82 kursi. Yang ada 73 kursi menjadi timbalan Perdana Menteri. Betul tak betul? Kalau misalnya ketika itu Tuanku kata, okey,
kita nak minority government. Yang minority 73 kursi ni jadi Perdana Menteri, yang 82 ni menjadi timbalan Perdana Menteri. Orang pun akan kata, apa ke gila tuanku ni? Betul tak? Macam mana bagi pada orang yang majoriti dia lebih rendah jadi Perdana Menteri? Kalaulah itu yang berlaku, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan lah, Tan Sri Muhyiddin setuju tak dengan kerajaan perpaduan ni? Mestilah setuju. Dan sila air bulan, Datuk Seri Anwar pula kata, macam mana Patik dapat 82 kursi, Muhyiddin ni dapat 73, itu pun bukan semua di atas tiket Perikatan Nasional. Separuh atas tiket Perikatan Nasional, separuh atas tiket PAS. Macam mana dia pula jadi Perdana Menteri, Patik jadi timbalan? Sudah pasti pun tak menjadi juga. Betul tak? Itulah dia, tuan-tuan. Itu ni. Berapa banyak undi, engkau boleh fitnah macam-macam terhadap Barisan Nasional. Engkau boleh kata undi BN, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Last kali orang tak undi BN, orang undi parti kau. Last kali kau tak jadi Perdana Menteri, Anwar juga jadi Perdana Menteri. Padan ke kau? Tumpuk. Aku kadang-kadang boleh tahan juga lah tumpuk dengan Petra ni. Saudara, bila PN tak nak kerjasama dengan PH, barulah ke bawah ni tuanku panggil 30 orang MPBN ni. Memang betul, dia tak panggil 30 orang. Dia nak tahu apa pendirian 30 orang ni. Kalau panggil 30 orang ni semua sekali, tuan-tuan, saudara, sudah pastilah separuh menyokong Muhyiddin, separuh lagi menyokong PH. Betul tak? Itu sebabnya ada Akta Anti Lompat Parti. Bila Akta Anti Lompat Parti, sokongan sesebuah parti terhadap ketua-ketua kerajaan ataupun calon Perdana Menteri, ianya perlu dibuat secara en bloc, secara keseluruhan parti. Saya nak tanya dengan Raja Petra, pada 1 Mac 2020, bila mana Muhyiddin mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri, sebelum tu tuanku panggil 222 orang ahli parlimen. Tanya seorang-seorang, siapa yang kamu nak menjadi Perdana Menteri? Sebelum tu dia tanya dulu, soalan pertama, nak bubar parlimen atau nak pilih Perdana Menteri baru? Soalan yang kedua, ini semua orang tulis dan juga tanda tangan. Semua MP 222 orang. Soalan kedua, siapa yang kamu nak angkat menjadi Perdana Menteri? Tidak ada seorang, tak kiralah Muhyiddin, tak kiralah Mahathir, tak kiralah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak ada seorang pun yang mendapat simple majority untuk diangkat jadi Perdana Menteri. Barulah berlaku pemilihan cara yang kedua, seperti mana selepas ada Akta Anti Lompat Parti, iaitu ketua-ketua parti membuat keputusan. Bila ketua-ketua parti membuat keputusan, Datuk Seri Zahid memberikan sokongan 42 orang, mewakili 42 orang ini untuk membuat keputusan menyokong Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Maknanya pada ketika itu Muhyiddin dapat jadi Perdana Menteri, walaupun dalam tu ada orang UMNO yang tak nak Muhyiddin Yassin. Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri dengan hanya 114 kursi, tuan-tuan. 114 kursi. Saudara, 114 kursi. Muhyiddin ditambahkan jadi Perdana Menteri. Tak ada pun Raja Petra kata, oh dia minority government. But actually, dia memang minority government, because he did not get the support from all our BN MPs. Dia tak dapat. Itu sebab bila nak adakan sidang parlimen, nak adakan undi percaya terhadap Muhyiddin Yassin, cepat-cepat dia lockdown satu negara, kita tak boleh adakan sidang parlimen. Termasuk Perlis yang kes COVID terlalu rendah. Satu Malaysia di lockdown oleh bapa lockdown negara, tuan-tuan, si Tompok. Ini Raja Petra dia pernah pertikaikan tak? Pernah tak dia pertikaikan? Tetapi saudara, hari ini dia kata Datuk Seri Anwar ni minority government. Apa bodoh sangat Raja Petra ni, tak faham bahasa. Kalau 82 campur dengan 80, sudah ada simple majority.
Sebab pada ketika itu Padang Serai pun belum selesai. Maknanya lebih daripada simple majority. Ada 112 orang. Kemudian diikuti pula oleh GPS yang sebelum ni kena tipu oleh Muhyiddin. Baru dia tahu bahawa BN sebenarnya nak bersama dengan PH. Maka mereka pun ikut bersama dengan BN dan menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Tambah warisan, tambah GRS, tambah KDM, tambah mana lagi? Warisan lah sebut. Bebas 2 orang. Maka last kali kita ada 148 kursi. Ini bengong Raja Petra ni, saya nak beritahu kan. Saya dah lama dah tak kasar macam ni. Tapi kadang-kadang kalau orang bodoh sangat ni, tuan-tuan, kena cakap kasar baru dia boleh faham. Betul tak betul? Setuju tak setuju? Kalau setuju, cakap setuju. Saudara, kalau ada 148 kursi, minority government apa kejadahnya, tuan-tuan? Dia kata, bila tuanku membuat keputusan, dia tak kata pun kerajaan Anwar ni dipilih kerana ada simple majority. Dia kata, tuanku membuat keputusan melantik Anwar kerana mungkin Anwar mempunyai kepercayaan ahli parlimen. Tolong baca perlembagaan. Bila tuanku nak mengangkat seorang Perdana Menteri di bawah perkara 40 dalam kurungan 2, Perlembagaan Persekutuan, dia tak ada pun perkataan mungkin. Dia tak tulis pun perkataan mungkin. Yang dia tulis ni apa, tuan-tuan? Ialah, ke bawah dulu tuanku boleh melantik seorang Perdana Menteri yang dipercayai. Tak ada mungkin dipercayai, tak ada. Yang dipercayai mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Maknanya lebih daripada 112 orang. Bila Anwar angkat sumpah ni? Anwar angkat sumpah selepas 82 ahli parlimen PH menyokong Anwar Ibrahim. Anwar angkat sumpah selepas 30 ahli parlimen BN menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas GPS sokong dan yang lain-lain sokong, tuan-tuan. Sudah lebih daripada 112. Itu sebabnya beliau angkat sumpah. Sebab ke bawah dulu tuanku dah tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah ada lebih daripada simple majority. Lepas tu GRS masuk apa semua, itu kemudian. Tak kisah. Tetapi hari ini saya nak beritahu dengan Raja Petra. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan macam jantan tak ada telur bernama Muhyiddin Yassin yang sanggup lockdown satu negara semata-mata takut kita adakan sidang parlimen dan buat undi tak percaya ke atas beliau. Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dah diangkat saja menjadi Perdana Menteri, perkara pertama yang dia katakan pada 19 hari bulan Januari. Ni betul kan? 19 Januari ni akan diadakan undi percaya. 19 Disember. 19 Disember akan diadakan undi percaya. Kalau dia sendiri cakap dia nak adakan undi percaya, padahal tak perlu pun. Tak perlu pun dia nak buat undi percaya ni. Kalau dia sendiri nak buat undi percaya tu, maknanya dia yakin, tuan-tuan, dia boleh dapat sokongan lebih daripada 112 kursi. Hari ini ada 148. Kalau tolak yang pening lalat dicari 10 orang pun tinggal 138. Daripada 23 orang ahli parlimen GPS yang membantah kerjasama dengan PAS ni ada 13. Kalau pun nak menyokong sebelah sana pun 10. Itu pun nak buat apa, tuan-tuan? Hari ini salah seorang daripada Timbalan Perdana Menteri datangnya daripada GPS. Yang dulu ditawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri pun daripada GPS juga. Lainlah kalau Muhyiddin nak wujudkan Perdana Menteri 1 daripada Semenanjung, Perdana Menteri 2 daripada Sarawak. Mungkinlah. Mungkin yang 10 orang ni boleh berubah balik menyokong Muhyiddin Yassin. Tapi mana masuk akal, tuan-tuan? Jadi apa perlu kita nak bimbang? Kalau katalah worst case scenario, hilang lagi 10. Hilang lagi 10. Masih ada lagi
100 berapa? Tadi 148 tolak 20, ada lagi 128. Tuan-tuan, 128 katakanlah GRS 6 hilang. Ada lagi 122 tuan-tuan. Maknanya kita ada ekstra 10 lagi. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, kalau dengar ayat-ayat daripada Raja Petra ni, memang tuan-tuan akan confuse. Sebab kerja dia, kalau dia tak boleh yakinkan tuan-tuan untuk menyokong Perikatan Nasional, cukup dengan membuat tuan-tuan confused. Itu pun dah kira kejayaan bagi dia. He is going to be taken care by Muhyiddin Yassin. Yang untung dia, yang pening kepala tuan-tuan. Lepas tu WhatsApp saya bukan. Aduh, saya bagi nombor ni tuan-tuan. Kalau ada benda-benda penting baru WhatsApp saya. Lepas tu janganlah pergi tengok orang macam Reggie JC, pergi tengok orang macam Raja Petra. Reggie JC dibayar oleh Tun Mahathir, Raja Petra dibayar oleh Perikatan Nasional. Kalau tuan-tuan dengar dia orang dicakap, memang tuan-tuan akan pening kepala. Sampai kan ada orang tanya, betul ke Datuk Seri Anwar buat kudeta ke atas Muhyiddin Yassin? Bila masa Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri? Aduh, kadang-kadang saya ni geram juga tuan-tuan nak jawab ni. Pening kepala tuan-tuan melayan kerana kawan-kawan kita ni. Jadi saya harap mulai malam ni saudara bacalah doa sebelum tidur malam ni. Sahaja aku berhenti mendengar Raja Petra dan Reggie JC kerana Allah Ta'ala. Pasal niat macam ni lagi senang, tak memeningkan kepala saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar penghasut-penghasut yang dibayar oleh Muhyiddin Yassin, tuan-tuan mesti pening. Mesyuarat sehari sebelum ke Istana Negara yang Tuanku titah 30 hari Parlimen tu mesyuarat MKT tu berlaku huru-hara, dia kata siap nak bertumbuk. Tuan-tuan, kalau berlaku huru-hara dalam mesyuarat MKT tu, pertamanya saudara, tak adalah semua solid memberikan sokongan kepada Presiden UMNO. Ini tuan-tuan, kalau dengar cakap orang yang duduk di Manchester, apa dia tahu apa yang berlaku di dalam mesyuarat MKT UMNO? Memanglah kerja dia memutarbelikkan fakta, benda yang tak betul, semua dia rekanya saudara. Jadi percayalah tuan-tuan, kalau misalnya dalam MT ni tak solid bersama dengan Presiden UMNO, sudah pastilah orang macam Saidah Kasim tak boleh dipecat. Sudah pasti orang macam Anwar Musa tak boleh dipecat. Isteri kepada Saidah Kasim, Ketua Wanita Arau yang memberikan sokongan kepada lelaki dia bertanding dalam pilihan raya, tak boleh dipecat. Isteri kepada Ismail Maran, Ahli Parlimen Maran, yang memberi sokongan kepada lakinya bertanding atas tiket Perikatan Nasional, dia pun Ketua Wanita Maran, tak boleh dipecat. Tuan-tuan, kalau Presiden tak dapat sokongan Ahli Majlis Kerja Tertinggi, satu keputusan pun tak boleh buat tuan-tuan. Ini kena faham. Kalau dengar cakap Raja Petra ni, memang kita akan pening kepala. Itu sebab saya cadangkan tuan-tuan, berhentilah dengar daripada cakap Raja Petra. Sebab memang dia dibayar oleh Perikatan Nasional. Hari ni yang tolong share dia, yang viral ni, ialah puak-puak kecewa yang tak boleh move on. Termasuklah Ahli Parlimen yang dulu Ketua Pemuda. Sekarang masih Ketua Pemuda tu budak kepala sekarang tu. Dia duk belasah Presiden UMNO. Dia kata Kabinet Anwar ni kabinet yang huru-hara. Apa pasal dia kata huru-hara? Sebab melantik Datuk Seri Zahid Hamidi yang ada kes mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya nak beritahu dengan siapa nama dia, Fazli, ketika korang ni menandatangani Muafakat Nasional, Piagam Muafakat Nasional, ketika korang mengangkat, memuji, melambung Datuk Seri Zahid Hamidi kerana berjaya menyatukan umat Islam PAS dengan UMNO, masa tu dia dah ada 87 pertuduhan. Hari ini 40 dah clear, 47 lagi insya-Allah akan clear. Kenapa dulu kau tak kata dia ni
rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Malah Haji Hadi mengatakan seseorang itu seseorang itu selagi belum dijatuhkan hukuman bersalah, dia tetap tak bersalah. Ini ayat Haji Hadi ketika itu. Engkau pun kecil-kecil dah pandai belajar ikut Presiden PAS. Kepala otak dah rosak macam Presiden PAS. Duk kata, oh ada keruh lah, apalah semua sekali kerana ada kes mahkamah. Masa dia pergi rumah Datuk Seri Zahid Hamidi memujuk supaya PAS dapat bekerjasama dengan UMNO dalam pilihan raya yang lepas, masa tu Datuk Seri Zahid dah bersih ke? Cuma tanya diri sendiri, jangan hipokrit lah, jangan apa ni cakap tak serupa bikin. Bila kamu perlukan Presiden UMNO, bila kamu perlukan UMNO, kamu sucikan Datuk Zahid sesuci-sucinya. Bila Datuk Zahid letak syarat nak kerjasama dengan UMNO, kena tinggalkan bersatu dulu. Kamu dah bayangkan, hilang jawatan, hilang royalti minyak, hilang dana politik. Tiba-tiba kamu kata bahawa kita tak boleh kerjasama, kita tangguhkan dulu kerjasama dengan UMNO kerana UMNO ada kru, ada kes mahkamah. Kau pergi rumah dia. Enak dia. Kau pergi rumah dia, okey je, tak ada masalah. Kau pergi pejabat UMNO, okey je. Kau buat berapa banyak dah perjumpaan dengan Presiden UMNO, tak ada masalah. Boleh tanda tangan Piagam Muafakat Nasional. Masa tu dia ada 87 pertuduhan. Hari ni 40 dah clear. Lagi 47. InsyaAllah clear. Sebab orang yang silap menggunakan buku cek, orang tu dah mengaku dalam mahkamah. Hakim pun dah pergi tengok, betul ke 2 biji banglo ni didiami oleh Datuk Zahid. Dah pergi tengok. 1 banglo dijadikan pusat pengajian untuk orang dewasa. 1 lagi banglo dijadikan pusat tahfiz untuk anak-anak kita. InsyaAllah saya yakin boleh lepas kes ni. So apa benda ni? Apa benda ni? Yang dia buta mata, dia kerjasama dengan Azmin Ali tu. Azmin Ali tu terang lagi bersuluh, ada video lagi. Tak ada pun dia cakap keruh ke, kerah ke, kerih ke, keruh ke, tak ada. Semua dia peluk molek saja. Kemudian bila nak dapat sokongan untuk Muhyiddin, yang Rogol Amah pun menyokong mereka. Tak ada pun dia kata keruh ke, kelabu ke, kabur ke, tak ada. Semua okey. Zebir Jayakumar yang dia punya proksi kena tangkap sekali dengan berjuta ringgit dalam akaun, dekat dalam tangan pun ada berjuta ringgit. Tak ada pun orang bising. Jadi cakap tu biarlah berpada-pada, berpada-pada. Korang kena ingat. Lepas ni korang pula silap-silap akan turun naik mahkamah. Jangan sampai UMNO pula cakap kita terpaksa tangguhkan kerjasama dengan PAS kerana PAS ni parti yang keruh. Okey. Dia ada cakap juga tu. Dia kata tuanku ada titah untuk Anwar jelaskan kedudukan dia sebagai PM. Ini bila masa pula tuanku pergi beritahu dengan Raja Petra ni nak jelaskan kedudukan Anwar sebagai PM. Anwar dah beritahu 19 hari bulan. Ni lagi berapa hari? Hari ni 12 hari bulan. Maknanya lagi seminggu beliau akan di apa ni? Kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri akan diabsahkan di dalam parlimen. Yang ini kalau orang tak ada simple majority, takkan berani buat. Kalau orang yang tak bersedia, dia dah ada simple majority, tetapi dia pun tahu bahawa orang yang di dalam simple majority yang dia ada tu pun boleh dibeli oleh pihak musuh. Kalau dia tak bersedia untuk berhadapan dengan benda ni, dia takkan berani buat undi percaya ke atas diri dia sendiri. Dia takkan berani, tuan-tuan. Tapi anak boleh berani. Jadi daripada tuan-tuan pening kepala memikirkan pasal cerita-cerita dongeng Raja Petra ni, saudara, mentang-mentang lah dia punya nama depan ada raja, dia boleh kata tuanku suruh ni, macam semuanya betul. Ini fitnah, saudara.
Dan saya rasa kita tak payah pening kepala, tutup semua sekali, jangan lagi dengar Reggie Jesse, jangan lagi dengar daripada Mak Ketum apa ni, Raja Petra ni, jadi kita pun tak confuse. Tutup. Yang penting 19 hari bulan nanti tolong buka Parlimen punya session, tengok sendiri. Ketika itu keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan disahkan, insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Satu lagi, Ya. Nilai tu soalan berkenaan dengan ada deruan angin kencang mengatakan Hisham sedang giat jalankan usaha untuk gagalkan undi percaya di Parlimen tu. Ya, kita pun tahu sekarang ni dia ada buat perundingan dengan Muhyiddin, dengan seorang lagi di atas, di atas kapal layar di pulau-pulau. Kita tahu, kita tahu, bukan kita tak tahu. Banyak perjumpaan-perjumpaan yang dia orang buat, dia orang atur dalam negara, luar negara. Tak apalah tuan-tuan. Yang penting sekali saudara, kita percaya dengan ketentuan Allah. Kalau Allah kata dia nak kerajaan ni kekal, insya-Allah kekal. Kalau Allah kata cukuplah 6 bulan, maka 6 bulanlah kerajaan ni. Kalau Allah kata bagilah peluang kerajaan ni memerintah 5 tahun, kita tengok macam mana. Saya cakap terus terang, saya tak nafikan tugas dan tanggungjawab apa ni kepimpinan kerajaan dan UMNO besar, tuan-tuan. Saya tak bimbang takut orang Melayu menolak Barisan Nasional kerana kenyataan-kenyataan yang mungkin dikeluarkan oleh pemimpin DAP selepas ni. Saya tak bimbang, kerana saya yakin pemimpin DAP sekarang ni jauh lebih matang, jauh lebih bertolak ansur berbanding dulu, jauh lebih pragmatik, dan betul-betul dah berubah dan menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan Malaysia. Cuma saya bimbang takut orang Melayu ni stigma mereka terhadap kenyataan-kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh DAP dulu. Jadi takut mereka menghukum DAP yang sekarang di bawah pimpinan Anthony Loke ni sama macam DAP yang dulu yang dipimpin oleh Lim Guan Eng. Yang ini yang saya bimbang. Itu sebab kita harap kedua-dua belah pihak kena mainkan peranan. Jentera UMNO dan Barisan Nasional kena beritahu kepada kaum B kenapa kita kena bersama dengan Pakatan Harapan. Jentera Pakatan Harapan pula kena beritahu apa kelebihan jika mereka bersama dengan Barisan Nasional. Jadi kalau masing-masing memainkan peranan meyakinkan kaum B mereka, dan kemudian mereka banyak membuat sesi-sesi penerangan, penjelasan, berdialog dengan kaum B secara bersama. Dah kenalah keluar ni, kena orang UMNO, orang PKR, orang Amanah, orang DAP, dah kena sepentas kerap untuk memperjelaskan kepada kaum B. Saya yakin tuan-tuan, walaupun kerja ni susah, sebab kita dah bermusuhan berpuluh tahun, but nothing is impossible. We can do it. Yang penting kita kena yakin dan percaya di antara satu sama lain. Kalau kita mulakan perhubungan ini dengan mempercayai satu sama lain, insya-Allah tuan-tuan. Tapi kalau kita memulakan perhubungan ini dengan mencurigai satu sama lain, belum apa-apa dah ada niat, ini kita buat sementara saja. Sedangkan usaha sama antara parti terbesar orang Melayu ni dengan parti yang mendapat sokongan terbesar masyarakat bukan Melayu, dua ni kalau bersatu, saudara, banyak kursi kita boleh menang. Dan kedua-dua belah pihak akan untung di atas kerjasama ni. Jadi benda yang baik ni, kenapa nak fikir nak buat kerjasama ni hanya short term? Kita kena fikir tentang long term. Apa benefit for the country? Ini kita kena fikir, tuan-tuan. Kita akan, pertama sekali kita akan berhenti lagi bersifat rasis ni. We are going to put an end into racism. Benda ni saudara, kalau kita tak ada lagi pihak-pihak yang sentiasa bersifat rasis, sentiasa mencurigai kaum lain,
kita boleh prosper bersama, kita boleh hidup aman, damai, tenteram, ekonomi akan lebih mantap. InsyaAllah tuan-tuan, apa saja rintangan, InsyaAllah kita boleh hadapi. Okey, ada lagi soalan? Satu lagi dok. Ya. Pengurusi Finas dipecat serta-merta. Memang patut kena pecat pun. Sebabnya kalau kita dah ada kerajaan baru, sudah pastilah kita nak memilih mereka-mereka yang kita yakin mendukung kerajaan perpaduan ni. Takkan kita nak pilih orang yang dibayar oleh Syamuddin, ataupun orang yang dibayar oleh geng-geng pengkhianat ni, yang kerja dia tak lain, kita belum selesai lagi buat kerajaan perpaduan ni, dia dah duk sibuk duk tekan presiden untuk letak jawatan. Kita ada berapa banyak lagi orang yang setia, bagilah kat orang ni. Dan tak semestinya kursi tu orang UMNO yang akan dapat. Sekarang kita kerajaan perpaduan. Mungkin kursi tu orang PKR yang dapat, mungkin kursi tu orang DAP yang dapat, mungkin kursi tu orang Amanah yang dapat. Dan nama pun kerajaan perpaduan, it's a coalition. Ia sebuah kerajaan campuran. Jadi bukan semua JLC ni UMNO akan pegang. Kalau nak semua JLC UMNO akan pegang, lain kali buat kerja lah. Kalau semua orang buat kerja, bantu presiden, kita menang besar, tak ada masalah. Kita boleh agihkan kursi-kursi JLC ni kepada semua orang UMNO je, ataupun orang BN je. Kita boleh buat. Tapi masalahnya yang sabotaj parti pun kuat. Yang tak keluar mengundi pun ramai. Yang tak keluar mengundi ni ramai. 62.15% orang Melayu yang keluar mengundi. Maknanya yang tak keluar tu ada lebih kurang dalam 37.85% tak keluar mengundi. Apa cerita ni? Lepas tu sibuk, bila tempat tu patut letak orang Melayu, letak orang bukan Melayu. Baru bising. Korang punya salah, korang tak keluar mengundi. Lepas tu cakap, kita kena pertahankan ni UMNO. Bukan main sedap mulut cakap. Siapa yang mudah dibeli dengan duit-duit Perikatan Nasional dengan PAS? Kalau mereka ketika itu tidak membangsatkan diri mereka, mengambil sedikit imbuhan, boleh kenyang 5-6 hari saja, dan gadaikan masa depan untuk 5 tahun, ada berlaku macam sekarang. Berapa kali dah kita kata, jangan undi berbelah bagi, jangan bagi undi pada Perikatan Nasional. Nak bagi undi sama ada BN atau PH. Tidak. Dia orang bagi undi pada Perikatan Nasional, semata-mata dapat imbuhan sikit. Sekarang korang jawab lah. Sekarang jawab. Tapi janganlah fitnah benda yang lama, tuntutan daripada Ngah Komeng punya kenyataan yang lama, diulangnya balik. Ngah Komeng dulu dengan Ngah Komeng sekarang tak sama. Ngah Komeng sekarang ni kalau dia keluar kenyataan macam tu, orang DAP yang akan balon dia. Kena faham tu. DAP juga melalui fasa. Mereka pun pernah hilang kursi, hilang kerajaan. Apa ingat dia orang tak sentak? Dia orang pun sentak juga. Akibat daripada kenyataan-kenyataan yang mereka dulu pernah buat, yang menyebabkan orang Melayu marah, yang menyebabkan bersatu akhirnya keluar khianati mereka. Mereka pun nak elakkan daripada mengulangi kesilapan yang lalu. So ini bagus, kerana ianya akan menyebabkan mereka lebih bertolak ansur. Mereka akan lebih menghormati perasaan orang lain. Dan kita pun kena make sure kita jangan pula keluarkan kenyataan-kenyataan macam Papa Gomo. Mulut kita ni jangan macam Papa Gomo, nak tarik kerakyatan orang sana, nak tarik kerakyatan orang sini. Cakap tak pakai otak, pakai kepala lutut. Tak boleh macam tu. Cukuplah. Aku kan geram ni kan. Aku sekolah ke ramai orang nanti kan. Ada lagi? Tak ada. Tak ada? Boleh. Okey, cakap. Okey tu, mengenai 4 ahli parlimen satu Sabah tu yang umumkan keluar parti tu. Adakah bila dia umum tu dia sah? Okey, kita dah ulas benda ni semalam. Okey.
Semalam pandangan saya tak hilang. Pandangan Daryl Laking hilang. Hari ini sudah ada kenyataan daripada bekas Menteri Undang-Undang yang mengatakan bahawa kerusi itu perlu dikosongkan. Jadi kita serahkan kepada kepimpinan untuk menentukan perkara ini. Kalau misalnya kepimpinan merasakan bahawa benda ini patut dibawa ke mahkamah, maka biarlah serah kepada mahkamah untuk menentukan sama ada kerusi itu kosong ataupun tidak. Tak, soalan dia adakah dia kata ianya perlu diterima secara rasmi oleh Setiausaha Agong 1 dulu tu. Yalah, memang betul lah. Sekarang ni tunggulah Hamzah Zainuddin nak terima tak mereka ni keluar parti. Kalau mereka terima, mereka ni keluar parti, automatik kalau ikut Datuk Seri Wan Junaidi, kursi tu kosong. Kan? Kalau misalnya apa nama? Kalau misalnya Hamzah panggil 4 orang ni, so mereka fikir balik, dia orang ni pandai, dia orang ada banyak cara yang boleh menyebabkan orang fikir balik, kan? Daripada nak buat pilihan raya, yang 4 orang ni belum tentu dapat jadi calon pilihan raya balik, tak mustahil mereka ni boleh patah balik. Jadi apa pun kita serahkan kepada pihak yang berkenaan untuk memutuskan. Okey? Ada lagi? Yang hari ni viral tu pasal Timbalan Perdana Menteri cakap ada seseorang yang telah menyelamatkan UMNO daripada diharamkan tu. Itu kena tanya Timbalan Perdana Menteri lah. Mesti ada sebab kenapa Timbalan Perdana Menteri tak nak beritahu siapa orang tu. Saya tahu tapi biarlah. Benda ni diungkap oleh Timbalan Perdana Menteri. Jadi biarlah. Benda ni kalau nak didedahkan siapa pun, biarlah TPM yang mendedahkannya.